kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Muka surat 749. Betul eh? 750. Tapi kita patah balik sikit lah. Kita tengok balik apa hadis yang kita sedang baca, iaitu bab at-tahakum ila taghut ad-dulal. At-tahakum ila taghut dalalun. Kata berhukum kepada taghut itu hukumnya sesat, dalal. Dan dibawakan dalil, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang itu iman yang wajib, sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa, iaitu dari Allah, itu Quran dan sunnah. Jadi kat hadis ni dia kata apa? Maksudnya bila kita berhukum dengan hukum selain Allah tu, maksudnya kita berhukum dengan hukum hawa nafsu, kan? Betul, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la taghlu fi dinikum, wahai orang yang beriman, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, dan jangan kamu ikut hawa nafsu orang yang telah sesat sebelum kamu. Maksudnya orang sesat sebelum kamu siapa? Yahudi, Nasrani, apa semua. Maksudnya kalau kita pakai hukum Yahudi, pakai hukum Nasrani, pakai hukum selain hukum Islam, maka kita telah menuruti hawa nafsu mereka. Dalam ayat surah Al-Ma'idah juga Allah Ta'ala sebut, ya wa anihkum bainakum bima anzalallah, dan hendaklah kamu berhukum bersama kamu dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Dalil bahawa kalau tak ikut hukum Allah, kalau kita tak buat hukum Allah, maka kita telah mengikut hawa nafsu kita. Okey, itu dalilnya. Jadi kat sini penulis kata dalam surat 749, perenggan yang bawah sekali, atau perenggan yang second last tu, jadi jika berlawanan dengan hal itu ataupun dengan sebahagian sifat itu atau majoritinya, maka hilanglah kesempurnaan iman yang wajib daripadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, tidaklah berzina orang yang berzina ketika hendak berzina, melainkan ia beriman iman yang sempurna. Maksudnya ketika dia berzina tu, dia takkan ada padanya iman yang sempurna, takkan ada padanya iman yang sempurna. Jadi bawah tu pula, perenggan bawah tu, maka ia disebut mukmin yang maksiat. Sebab itulah kalau orang yang buat maksiat, kita tak boleh letak hukum mukmin tentu je. Katakanlah nampak orang buat maksiat, kata dia ni orang mukmin, tak boleh. Tak boleh kata dia mukmin, melainkan kena sebut orang mukmin yang melakukan maksiat. Dia kena ada ikat sekali. Kalau tidak, kena panggil dia muslim je. Kalau tidak, kena panggil dia muslim saja. Adapun nak panggil dia mukmin secara umum, kita kata tak boleh kata macam katakan nampak orang minum arak, kata dia orang beriman, tak boleh. Kita kena cakap dia orang beriman, tapi kena ada tapi juga, tapi bermaksiat. Orang mukmin yang asi, yang melakukan maksiat. Nampak tak? Sebab tu kata Syekh Al-Ghunaimin rahimahullah, dia kata apa? Tak boleh kita kata pada orang yang beriman, orang yang melakukan maksiat dengan mutlakul iman, dengan iman yang mutlak, iman yang kamil, iman yang sempurna. Dia kata, oh dia ni iman yang sempurna, ataupun kita dia beriman, confirm beriman. Tak boleh, kita kata iman yang bermaksiat. Iman orang beriman tapi dia asin. Dia kata penulis ni, maka disebut mukmin yang maksiat, atau disebut dengan mukmin dengan imannya, fasik dengan maksiatnya, dan dengan demikian ia memiliki kemutlakan iman, iman mutlak. Ini ada istilah dalam bahasa Arab, iman al-iman al-mutlaq dengan mutlaqul iman. Ada beza ke tu? Kalau al-iman al-mutlaq maksudnya iman yang sempurna. Kalau mutlaqul iman iaitu asal iman. Ini bahasa Arab bagi siapa yang ada sedikit pengetahuan bahasa Arab, mungkin nak bezakan lafaz.
Kalau kata mutlaqul iman, maksudnya iman asal iman. Kalau iman mutlak, iman yang mutlak, maksudnya iman yang sempurna. Jadi orang yang buat dosa ni, kita menafikan iman mutlak ke mutlaqul iman? Iman yang mutlak, bukan mutlaqul iman. Fahamlah tu. Maksudnya iman yang mutlak maksud iman yang sempurna. Okey, faham kat situ. Jadi dia kata memiliki kemutlakan iman tu maksud dia. Dengan demikian ia memiliki kemutlakan iman yang keislamannya tidak sah kecuali dengannya. Nampak tak? Sebagaimana firman Allah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kan bila Allah Ta'ala kata bila hukum kafarah kan, kafarah orang bersama dengan isteri ketika bulan puasa kan, kena bebaskan seorang hamba. Jadi hamba tu hamba yang beriman. Jadi macam nak tahu beriman dengan sebenar dengan iman tak sebenar? Kan? Kat situ dia kata inilah maksudnya iman mutlak. Maksud kalau dia beriman kepada Allah, dia masuk Islam, kita kata dia iman mutlak. Tapi mutlakul iman kita tak tahu adakah sempurna imannya, itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Banyak dalil membuktikan faham para pendahulu umat, iaitu faham para salaf lah. Faham para salaf dan para imamnya bahawa iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Semua makruf benda ni. Saya banyak kali saya sebut dah. Iman, ucapan, perbuatan dan niat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini pun kita banyak kali dah lalu. Antara lain firman Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah itu tidak akan mempersiakan iman kamu. Dalam bab ni maksudnya solat kamu menghadap Baitul Maqdis sebelum ada perubahan kiblat. Bila Nabi berubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka sebagai orang munafik ataupun sebagai orang-orang musyrikin dia kata, habis tu macam mana pahala orang-orang yang dulu? Macam mana orang yang pahala-pahala orang solat dulu, habis tu tak sah lah. Dia nak pertikaikan lah orang munafik ni. Dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak akan mempersiakan iman mereka. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu apa? Iman. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak rujuk apa? Allah Ta'ala nak rujuk apa? Solat. Kan tadi dia kata, bila orang munafik kata, apakah solat mereka yang dulu terbatal, tak sah sebab menghadap ke Baitul Maqdis apa semua? Allah Ta'ala kata tidak. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala panggil solat tu dengan lafaz apa? Iman. Dalil bahawa amal itu ialah part of iman. Iman itu ialah amal. Itu kata penulis kitab ni, nak bagi faham ni. Okey. Sabda Nabi SAW kepada utusan Abdul Qais, ini kita pernah belajar pada Sahih Muslim dulu. Aku menyuruh kamu supaya beriman kepada Allah sahaja. Apakah kamu tahu apa itu iman kepada Allah? Iaitu kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dia pendekkan tu. Sedangkan hadis ada sambungan lagi, apa dia? Dia kata, aku suruh kamu beriman kepada Allah. Kamu tahu tak iman kepada Allah tu apa? Kata Nabi SAW, iaitu kamu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, tu'til khumsa minal maghnam, dan kamu bagi 1/5 daripada harta rampasan perang. Nampak tak? Tadi bolehlah iman mengucap dah ucapan dah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian bagi 1/5 daripada harta rampasan perang. Dalil bahawa iman tu mencakup semua tadi. Iman, kata-kata dan perbuatan. Dalil yang menunjukkan bahawa iman bertambah adalah firman Allah Ta'ala, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Dalam buku tu tak letak nama surah kan? Ayat ada tak? Ada? Tak ada. Kalau buku yang tu ada, buku baru ada, buku lama tak ada. Iaitu ayat surah Al-Mudaththir ayat 31 kalau nak rujuk. Dan supaya orang beriman bertambah imannya. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Firman Allah, adapun orang yang beriman maka surah ini menambah imannya, iaitu Al-Quran. Ini surah At-Taubah ayat 124. Jumpa tak?
Perenggan yang ketiga, perenggan yang kedua. Berbeza dengan orang yang mengatakan bahawa iman adalah perkataan. Mereka itu ialah kelompok Murji'ah. Ini Murji'ah kata iman tu hanya cukup dengan kata-kata. Bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah beriman dah. Dan tidak memberi kesan sama ada dia berzina ke dia apa ke, tak ada masalah. Sebab dia kata iman la yatajazza. La yatajazza, maksudnya iman ni macam satu benda, macam seketul. Macam seketul benda, macam seketul. Boleh tak kita pecah-pecah? Kalau pecahkan ni dia rosak terus dah. Dia iman, hanya kata-kata. Ada satu lagi puak yang lebih teruk daripada tu, iaitu puak dia panggil Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Jahmiyah dia kata iman tu hanyalah pengiktirafan dalam hati je. Oh, lagi teruk. Ma'rifatullah fil qalb saja, kenal Allah Ta'ala dalam hati, dah beriman dah. Tak perlu ucapan pun. Ni lagi sesat lah ni. Kalau macam tu semua Fir'aun beriman. Betul tak? Fir'aun percaya Allah Ta'ala, percaya. Wajahadu biha wastaqanat amsal zulma wa uluwa. Itu syaitan beriman. Betul tak? Kalau macam ni senang lah, semua beriman. Ni Jahmiyah punya dah sesat. Sebab itulah ulama' kata, kalaulah dia beriman dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala dalam hati dia, beriman sepenuh hati, beriman macam mana hebatlah iman kepada Allah Ta'ala, tertinggi sekali, tapi tak ucap pada lidah la ilaha illallah, kafir dia. Ataupun dia beriman dengan mulut, dengan hati dia sepenuh-penuh iman, dia ucapkan aku beriman kepada Allah, betul-betul hati dia sempurna iman kepada Allah, tapi tak lakukan amalan-amalan iman, tak solat, tak zakat, tak puasa, tak haji secara total bukan kata culas, ada buat tak buat tu lain cerita. Ini tak buat langsung, meninggalkan secara total, maka kata ulama' kafir je, murtad. Ada panggil kafir i'rad, kafir berpaling. Jadi bukan isu dalam hati saja, isunya ialah luaran juga. Begitu juga orang yang mengatakan bahawa iman adalah membenarkan, seperti dalam Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah lah. Asy'ariyah dia kata iman itu tasdiqul qalb saja, membenarkan dalam hati saja. Membenarkan dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu pencipta. Itu je dia punya i'tiqad ahli Asy'ariyah. Amalan tu hanya penyempurna. Dan bagi Asy'ariyah, tauhid ibadah tu tak ada. Syirik-syirik apa semua ni tak diberikan penekanan. Betul, kalau kita dulu mengaji, mana cerita pasal syirik, betul tak? Saya ingat saya lah, sebenarnya saya mengaji tu tak jarang cerita pasal syirik-syirik ni. Khurafat-khurafat tu ada, tapi jarang penekanan kepada tauhid al-ibadah, tauhid doa, tauhid sembelih, tauhid ni kan? Sebab itulah kita dulu tak kenal tauhid. Demi Allah, sebelum saya mengaji akidah salaf ni, saya tak kenal tauhid sebenarnya. Saya kenal sifat 20, hafal sifat 20 apa semua. Jadi tauhid itu kat situ lah, berpusing sekitar itu je. Mengenal Allah, cari dalil Allah Ta'ala wujud ke tak wujud, apa semua itu sekadar sekitar pusingan bab tu. Bukan pada amalinya. Pada amalinya hampir. Sebab tu kita tengok banyak orang Asy'ariyah terlibat dengan syirik. Bukan banyak, atau sebahagian orang terlibat dengan syirik ni biasa berakidah dengan akidah Asy'ariyah, seperti Kuburiyah. Mereka mazhab Asy'ariyah. Sebab dia punya hujah dia senang. Dia kata apa? Selagi kita tak i'tiqad bahawa benda tu memberi rezeki, mencipta dan apa, maka kita boleh berdoa kat orang tu. Bahaya tu. Betul, dalam hujah dalam kitab mereka selalu kata macam ni. Selagi kita ni boleh berdoa kepada makhluk, selagi kita tak i'tiqad bahawa orang yang kita berdoa kepadanya tu mempunyai sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya kalau kita boleh minta lah, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bantulah kami dapatkan anak, bantulah kami menghadapi peperangan, bantulah kami menghadapi musuh-musuh kami. Bagi dia itu tidak syirik. Sebab apa? Saya tak i'tiqad Ibn Qadir Jalani ni ada mempunyai sifat-sifat rububiyah, ketuhanan. Macam mana kita nak membatalkan dakwaan yang batil ni? Macam mana nak kita batal? Macam mana kita nak rad balik, nak tolak balik? Apa hujah kita? Merusni, macam mana? Macam mana nak jawab balik?
Syamiruddin Muhammad. Ha? Ya, tapi dia kata kalau tak ada i'tiqad rububiyah tak ada masalah. Jawapan ni kita kata orang musyrikin jahiliah dulu pun dia tak i'tiqad berhala-berhala tu mempunyai sifat ketuhanan. Itu poin dia. Orang musyrikin jahiliah dulu dia tak kata Lata, Uzza tu semua Tuhan. Dia tak kata yang menciptakan tu Lata dan Uzza menciptakan. Hatta masa kaum Nabi Nuh tu pun yang sembah berhala tu, dia tak ada i'tiqad bahawa berhala-berhala ni menciptakan, menurunkan rezeki, menjadikan anak. Tak ada, mereka tak beriktikad. Mereka i'tiqad bahawa mereka ni bagi syafaat. Mereka beriktikad bahawa berhala-berhala ni memberi syafaat kepada mereka. Itu yang kita musibah yang berlaku pada musyrikin jahiliah dulu dan kepada zaman Nabi Nuh dulu, sebab mereka memang tak ada i'tiqad, tapi mereka tetap juga berdoa kepada hati mereka bergantung, kebergantungan hati, pengharapan hati, tawakal dia, harap dia, cinta dia, semuanya akhirnya kepada berhala-berhala tadi. Sebab dia mengatakan bahawa berhala-berhala lah tempat dia nak tunaikan hajat mereka, walaupun dia tak percaya pada benda-benda tersebut mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kita selalu dengar, Assalamualaikum Ustaz, kaifahalkum? InsyaAllah khair. InsyaAllah. Kita pun semua kita sedar bahawa benda-benda tu orang musyrikin dahulu dia tak iktiraf bahawa berhala-berhala tersebut ialah Tuhan, tapi tempat mengharapkan syafaat. Tapi tempat mengharapkan syafaat. Itu kita kena faham. Ini cara nak batalkan dakwaan mereka. Yang mereka kata, oh tak adalah, kita bukan kata ini Tuhan. Tak, mana orang musyrikin tu tak kata dia Tuhan. Ya, mungkin Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Tapi yang lain-lain, yang musyrikin, tak pernah sekali pun dalam Quran ataupun dia kata berhala mereka Rabb. Tak pernah sekali pun. Buka kitab sirah pun tak pernah dia kata, ya wahai Lata, wahai Rabb kami. Tak pernah. Kalau ada sila bawa. Tak pernah, dia tak pernah kata pun wahai Lata tu Rabb. Hebat lagi daripada orang Kristian tu tak? Orang Kristian panggil juga Jesus tu God apa semua. Orang musyrikin tak panggil pun Lata dan Uzza tu Tuhan. Tak panggil pun Lata Uzza tu Rabb. Kalau ada sila bawa. Sama macam tu kita kata, kita pun kata kami tak pernah panggil dia Tuhan. Memang orang musyrikin pun tak pernah panggil berhala dia Tuhan. Jadi kenapa taklah kata mereka musyrikin? Kat sini telah membatalkan dakwaan mereka bahawa mereka kata kita mesti kena i'tiqad pada Tuhan baru ni. Habis itu masalah, musibah lah. Dia doa lah apa benda dia doa sekalipun, selagi dia tak ada aku tak i'tiqad pada Tuhan, habis musyrikin. Musyrik. Itulah ulama keluar mengeluarkan fatwa, ulama akidah mengeluarkan fatwa bahawa siapa yang kata ya madad boleh jadi kafir, syirik. Ya madad. Madad tu minta pertolongan. Yang orang selalu yang bergendang-gendang tu nyanyi tu. Sama oleh kitab kita. Jadi Asy'ariyah ni, sebab tu kita tengok, itu yang cakap Asy'ariyah ni selalu jadi macam ni. Sebab dia tak ada kepercayaan, dia tak ada penekanan kepada tauhid uluhiyah, tauhid al-ibadah. Tidak diketahui secara akal dan syarak bahawa niat kepada kebenaran adalah membenarkan. Melakukannya adalah membenarkan, dan mengucapkan kebenaran adalah membenarkan. Maksudnya membenarkan adalah hati, tak kira membenarkan lagi. Contoh saya kata, saya membenarkan kata-kata kamu, saya kena cakap, betul tak? Kena cakap dan tunjukkan dengan bukti. Dia boleh kata dalam hati je. Tak ada sayang ke anak dia contohnya, saya sayang anak saya, dah hati je. Susu tak beli, apa tak beli, pampers tak beli, saya sayang anak saya, diam je. Mana boleh, dia kena tunjukkan dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan. Itu kita mustahil. Betul kata ulama, mustahil orang yang punya iman yang penuh, kamilul iman, iman yang penuh, al-imanul kamil, tetapi dia tak buat apa-apa yang Allah Ta'ala suruh. Mustahil. Sebab itulah ini membatalkan dakwaan Murji'ah tadi. Kata, oh, jangan tengok iman aku kat luaran, iman aku kat dalam, apa semua. Ini semua benda yang jawapan yang batil. Banyak kali disebut dalam kuliah saya, kata saya ni pembersih, tengok rumah dia kotor, sampah penuh. Kata, air nak hati, air beriman, air pembersih tu nak hati, air pembersih. Tengok rumah dia sampah apa semua, tak basuh baju apa semua.
Boleh mesti. Tak. Ada hati ai beriman, macam-macam lah. Beriman kepada Allah Ta'ala, apa suatu hari akhirat, tapi tak pernah buat pun. Maksudnya dakwaan yang batil. Jadi orang-orang ahli bid'ah tidak memiliki dalil yang menafikan perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Segala puji dan kurnia hanya bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah hari kemudian, dan sampai firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sekata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa aqama salata wa ata zakata wa lam yushrik syai'an illa Allah. Ayat tu panjang. Allah Ta'ala kata bukanlah baik itu hanyalah menghadap timur dan barat. Ini Allah Ta'ala menafikan orang munafik dan juga orang-orang musyrikin. Dia kata patutnya kau menghadap ke Baitul Maqdis lah. Bukan ke ni dulu, ini kiblat para nabi-nabi dulu. Dia kata macam tu lah. Taklah, Allah Ta'ala balas balik, bukanlah pada timur dan barat tu kebaikan. Kebaikan ialah bila kamu taat Allah dan Rasulnya, itu kebaikan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah ubah kiblat, maka yang baik itu ialah kau beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab dan para nabi, mendirikan salat, menunaikan zakat, memberikan harta kepada orang miskin. Itu nampak tak? Semua iman dan disebut sekali amal. Solat, zakat, puasa, bagi harta. Jadi sekali lagi dalil bahawa iman tu, nampak tak? Yakni benar dalam apa yang mereka kerjakan dalam ayat ini, yang berupa amalan zahir dan batin. Itu diperkuat dengan perkataan Arab hamlatun sadiqah, serangan yang benar. Sebenarnya hamlah sadiqah ni maksudnya ialah orang Arab kata hamlah sadiqah maksudnya dibuat betul-betul dengan perbuatan, dengan hati dan juga dengan pekerjaannya, bukan hanyalah hati saja. Bahasa Arab kata. Allah SWT telah menyebut hawa nafsu yang membangkang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Tuhan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tidaklah seorang bernafsu kepada sesuatu kecuali ia menjalankannya. Maksudnya kecuali ia menaikinya. Betul kan tafsiran tu? Illa raqibah, jangan dia menaiki. Maksudnya apa dah? Orang yang menjadikan hawa nafsu ni sebagai Tuhan, iaitu apa sifat dia? Iaitu bila dia bernafsu satu-satu, dia mesti terus nak buat. Dia nak berzina, dia buat zina. Dia nak apa? Dia nak buat homoseksual. Dia nak minum arak, dia minum arak. Dia tak pernah sekali pun dia nak tahan hawa nafsu dia tadi untuk kena nak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ni setiap kali nafsu kita nak, kita terus buat dalam perkara yang haram lah. Kalau perkara yang halal dibenarkan, dalam perkara yang haram terus je kita terus nak buat, maka seolah-olah kita telah menjadikan hawa nafsu tu sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin tak macam tu, betul tak? Allah Ta'ala setiap kali kita suruh, bukan kita buat terus kadang-kadang. Tangguh, lambat-lambat kan, bermalas-malas. Tapi hawa nafsu dia bila nak je terus buat, nak je terus buat. Dalil bahawa dia telah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Ibn Rajab rahimahullah berkata, adapun arti hadis, iaitu bahawa manusia tidak akan sempurna iman yang wajib sehingga kecintaannya hanya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang berupa perintah dan larangan serta lainnya, maka mereka mencintai apa yang diperintahkannya dan membenci apa yang dilarangnya. Sebab itulah kata Syekh Abdullah Qunaiman, dia kata manusia ni bertambah keimanannya kalau bertambah cintanya kepada Allah Ta'ala, bertambah kali cinta dia ke suatu amalan yang Allah Ta'ala cinta, maksud bertambahlah iman dia. Kalau lepas tu dia kata tengoklah hati kamu. Kalau hati kamu cinta kepada apa yang Allah Ta'ala suruh, maksudnya sempurnalah iman kamu. Kalau hati kamu rasa malas-malas lagi, itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah, berkenaan dengan orang yang musyrikin, yang orang munafik, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Orang musyrikin ni, orang munafik ini tidak mendirikan salat melainkan dia sangat malas-malas.
wala yunfiquna, tidaklah bersedekah illa wahum karihun, melainkan mereka dalam keadaan benci ketika mereka bagi sedekah tadi. Maksudnya benci apa? Benci amalan-amalan Islam. Sebab tu kita sifat munafik ialah nifak yang menyebabkan nifak yang keluar daripada Islam. Maksud nifak yang pure nifak ialah dia membenci amalan Islam walaupun dia melakukannya. Nampak tak? Orang musyrikin tadi salat tak? Salat. Dia zakat tak? Zakat. Dia bagi sedekah tak? Bagi sedekah. Bahkan ketika perang Tabuk tu dia orang bagi duit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah juga. Mungkin dalam surah Taubah, surah Taubah ni banyak membongkar sifat-sifat orang munafik kan. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada orang mengutuk kamu dalam berkenaan dengan bab sedekah. Bila seorang sahabat bagi sikit, dia kata, apa kalau bagi sikit? Sebab dia orang bagi lagi banyak. Hanya orang munafik, dia buat benda tu tapi dia benci. Sebab tu kita kata sifat-sifat orang munafik tadi ialah dia benci apa yang Allah Ta'ala syariatkan, atau apa yang Allah Ta'ala suka, walaupun hati mereka mengamalkannya. Jadi kat sini bukanlah meninggalkan solat tu yang teruk, benci solat tu lebih teruk. Ada setengah orang tinggalkan solat sebab dia benci solat. Ini kufur, nifak akbar. Terutama sekali solat apa dia? Solat Jumaat. Setengah orang benci solat Jumaat. Setengah orang suka sebab boleh rehat lama, 12.30 sampai 2.30 kan. Setengah orang benci sebab terutama sekali orang yang cintakan dunia terlampau sangat. Dia kata ni mengacau kita buat bisnes apa semua dan lain-lain. So Allah Ta'ala kata sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala telah menyebutkan hal semacam ini lebih dari satu tempat. Dan Allah Ta'ala mencela orang yang membenci apa yang dicintai Allah. Allah Ta'ala cela orang yang membenci apa yang dicintai Allah dan mencintai apa yang dia benci. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, wa itu kerana mereka itu dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Dan demikian itu adalah kerana mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dia buat apa yang Allah Ta'ala murka, dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Ini poinnya dalil tadi. Dalil bahawa tak boleh benci apa yang Allah Ta'ala cinta. Sebab itu Allah menghapuskan pahala-pahala amalan mereka. Hapuskan amalan. Bila hapuskan amalan maksudnya? Maksudnya? Kafir. Kafir. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan ayat lain Allah Ta'ala kata, kalau kamu syirik la yahbatanna 'amaluk, amalan kamu akan terhapus. Yes. Lepas tu kita kena tahan jiwa kita. Kita istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita kata antara tanda, kalau tanda ni ialah kita benci orang beriman. Tak boleh. Antara dasar ni tak boleh benci orang alim, tak boleh benci orang beriman, tak boleh kutuk orang alim, tak boleh pelekeh orang alim. Sebab itu tanda keimanan. Menghormati orang alim, mencintai orang alim, mencintai ahli ilmu, mencintai ahli ibadah, itu tanda iman. Benci ahli ibadah. Lepas tu kalau kita benci seorang tu kerana iman dan kerana Allah, kerana kuat agamanya, maka itu tanda nifak. Kalau setengah orang kan kata, malah nak kawan dengan dia ni, kuat sangat agama, kan sikit-sikit tegur aku, sikit-sikit tegur aku, sikit-sikit tazkirah. Yang orang tu pula janganlah 24 jam tazkirah je. Memanglah orang boring juga. Jumpa je tazkirah, jumpa tazkirah. Man-man lah orang kata kan. Ada waktunya kita nak besar. Tapi kadang-kadang bila orang tu dia ahli maksiat, bila jumpa orang yang beriman, mesti orang beriman tu tegur, betul tak? Mesti kata, kata jom pergi tengok wayang cerita. Mana boleh tengok wayang cerita ni? Cerita ni haram, ada benda-benda pun tak elok. Jom kita pergi karaoke. Mana boleh pergi karaoke, tempat karaoke tu muzik haram semua tak boleh lah kau ni. Malah kawan dengan kau. Nampak? Sebab tu kita kata, bila orang macam bila jiwa dia telah diliputi dengan maksiat, maka betul dia tak boleh kawan dengan orang beriman tu. Sebab dia rasa dunia sempit bagi dia. Dia rasa dunia tak luas. Sedangkan kita orang-orang beriman relax tak rasa sempit pun. Boleh pergi sana, boleh pergi makan nasi ayam, boleh pergi makan cendol, boleh pergi tepi laut, boleh, tak ada masalah, tak rasa sempit pun dunia. Sebab dia telah dibiasakan dengan benda-benda yang haram, maka dia rasa diri dia sempit. Sebab tu kita kata jangan biasakan anak-anak kita dengan benda-benda yang haram. Nanti bila tak dapat benda tu, dia rasa bumi ni sempit bagi dia.
Kan biasa tengok benda-benda yang haram, biasa dengar lagu-lagu yang haram, biasa main benda-benda yang haram, biasa bercampur dengan orang yang talih, yang buruk. Akhirnya bila kita suruh berkawan dengan orang baik, bila tu jangan kata tak fun tu mam, tak fun lah mam. It's not fun mam, mengaji. Dengan Barni fun kan kata lagu tu kan. 24 jam fun ya kan. So bila kita mengaji kan, mengaji kata scary mana ada budak. Scary mam kata bila mengaji kan Yasin wal Quranil Hakim kan. Scary kata. Macam lagu apa. Ya, so dia tak rasakan dia kecil. Kalau rasa dia kecil, rasakan dengar pasal lagu Quran, lagu Sudais, lagu ni, jadi dia suka. Jadi anak kita kata nanti nak mengaji macam ayah lah. Dia mengaji sangkut-sangkut. Dia mengaji inna a'tainakal kautsar fasalli. Kita baca lancar apa semua. Jadi kita nanti nak mengaji macam ayah lah. Nampak kita buat macam tu. Depan dia masuk-masuk kereta tu kita ngaji lah, jangan suruh ni. Masuk-masuk kereta kita nak pergi ke hantar anak kita sekolah setengah jam. Setengah jam tu kalau tiap-tiap hari sudah baca surah, boleh dah hafal dalam kereta tu je. Tak payah kita buat satu khas, tak payah panggil ustaz khas, tak payah. Nampak ubah ustaz ni. Dalam kereta tu kita baca kuliah tiap-tiap hari. 4 tahun boleh hafal kuliah Ayuh Kafirun. Boleh. 4 tahun boleh hafal kuliah, 3 tahun lebih boleh hafal kuliah Ayuh Kafirun lah. Kan sekolah dekat yang sekolah abang kan, 5 tahun dah hafal sampai juzuk amma, 6 tahun dah hafal juzuk amma. Sebab apa? Sebab budak-budak ni ditanam dengan. Tapi kalau Barni 24 jam, nak pula high five tu lagi teruk. Bebel lagi ustaz ni. Mana tadi? Maka suatu keharusan bagi setiap mukmin untuk mencintai apa yang dicintai Allah, dengan kecintaan yang mengharuskannya untuk melaksanakan yang diwajibkan Allah ke atasnya. Panjang ayat ni. Kesimpulan daripada ayat ni nak kata apa? Iaitu iman, cinta kepada Allah ni ada level juga. Ada cinta wajib, ada cinta yang tahap yang lebih tinggi, iaitu sunat. Cinta yang wajib ni cinta yang menyebabkan kita ni buat benda yang wajib dan meninggal benda yang haram. Itu cinta yang paling rendah kepada Allah Ta'ala. Betul apa hukum cinta kepada Allah? Hukum dia wajib. Wajib macam mana? Wajib sampai tahap kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang tak larang. Itu yang wajib. Lebih daripada tu masuk bertambah cinta kepada Allah Ta'ala lah. Kan? Betul kita ada hadis Nabi SAW, hadis berkenaan dengan wali tu kan. Tak ada perkara amalan yang paling aku cintai daripada hamba aku melainkan perkara yang aku telah wajibkan. Bila dia buat perkara yang sunat, la yazal ya'malu bin nawafil, dia beramal dengan perkara yang sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kat dia. Bila fa idza ahbabtuhu, bila aku cinta kat dia, aku akan jadi penglihatan dia, aku akan jadi tangan yang bergerak dengan dia, aku akan jadi kaki yang berjalan dengan dia, aku akan jadi mulut yang bercakap dengan dia, aku jadi telinga yang dia mendengar dengannya. Masa itu dah tahap level yang lebih tinggi. Lepas tu kita iman, cinta kepada Allah hukum wajib. Wajib macam mana? Iaitu pada tahap kita membuat apa yang Allah Ta'ala wajibkan dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu paling kurang. Jika kecintaan bertambah sehingga ia menjalankan apa yang Allah Ta'ala sunnahkan kepadanya, maka hal itu adalah nilai yang lebih. Haruslah ia membenci apa yang dibenci Allah. Okey. Dan kebencian yang menahannya dari sesuatu yang diharamkan ke atasnya. Jika kebenciannya bertambah sehingga mengharuskan menahan dari apa yang Allah Ta'ala makruhkan ke atasnya secara makruh tanzih, maka hal itu pun adalah nilai lebih. Maksudnya tahap yang tinggi lagi, bab cinta ni maksudnya kita benci apa yang Allah Ta'ala benci. Benci apa yang Allah Ta'ala benci, yang wajib tahap ni ialah benci yang haram. Naik level yang tinggi lagi iman dalam masalah tu, iaitu benci apa yang Allah Ta'ala benci ialah benci apa yang Allah Ta'ala makruhkan. Antara sini ulama kita tinggalkan benda-benda yang makruh untuk capai level yang lagi tinggi. Seterusnya, barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar dari hatinya, maka hal itu menuntutnya untuk mencintai pula apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Lalu redha dengan apa yang diredai Allah dan Rasulnya, marah kepada apa yang menimbulkan Allah dan Rasulnya marah kepadanya, dan mengerjakan dengan anggota badannya sesuai dengan kecintaan dengan kebencian itu. Faham Kesimpulan daripada perenggan ni iaitu kita kena benci apa yang Allah Ta'ala benci, kena cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Kalau Allah Ta'ala cinta orang saleh, kita cinta orang saleh. Allah Ta'ala benci kepada maksiat, kita kena benci maksiat. Atas dasar ni kita tak boleh redha kepada maksiat. Lepas tu kita kena bila lalu kedai arak tepi ni bertambah satu lagi interlude pula, lagi menjampah aku.
Sebelah tu apa nama dia tak ingat lah. Tambah lagi baru pula. Lagi bertambah-tambah kebencian kita. Tak boleh kita kata tak apalah, redha. Ini kan hak asasi manusia. Kan ada setengah orang dia berada dengan hak asasi manusia untuk merasa redha terhadap apa yang orang kafir ucapkan. Ini tak boleh. Setengah orang tu masalah. Hak asasi manusia ni bermasalah. Dia hak asasi manusia tapi hak Allah dia tak jalankan. Hak Allah, hak manusia, hak Allah dulu kita kena tunaikan. Jika ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu semua, seperti melakukan apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, padahal itu wajib dan ia mampu, maka hal itu menunjukkan kurangnya kecintaannya, dan diwajibkan baginya untuk bertaubat dari itu dan kembali kepada kesempurnaan kecintaan yang telah diwajibkan baginya, yang merupakan rukun ibadah yang sempurna. Segala kemaksiatan mula-mula muncul dari mendahulukan hawa nafsu atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu asas maksiat ialah mengikuti hawa nafsu. Allah telah memberikan sifat orang yang musyrik yang mengikuti hawa nafsu di dalam berbagai tempat dalam kitabnya. Allah SWT berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa illam yastajibu laka fa'lam, ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka, annama yattabi'una ahwa'ahum, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Al-Qasas. Itu ikut hawa nafsu dalam perkara yang haram lah. Itu makruf kan? Ustaz, kau nasi ikut hawa nafsu, tetap lagi nak makan burger, tetap lagi nak makan burger. Ini hak nafsu yang tidak bawa kepada benda yang haram. Sekarang tidak akan burger setiap hari pun. Kau ni setiap hari makan nasi ayam mesti nak minta peha. Nak ikut hawa nafsu je kau ni. Tak, memang aku ikut hawa nafsu aku. Aku suka makan peha. Tapi peha muka tak jatuh benda yang haram. Suka hati akulah. Dalam bab ni tak masuk. Tapi kalau jatuh pada benda yang haram, itu yang ikut hawa nafsu yang termarah. Kadang-kadang orang kita ni dia terlebih daripada bab yang makruhat, tapi pada wajibat tu tak ada. Kan, mana asyik hawa nafsu je nak ikut, nak makan tu je setiap hari. Itu bab benda yang tak makruh pun sebenarnya, kecuali kalau berlebihan. Yang kau ni yang buat bid'ah apa semua ni lagi ikut hawa nafsu, lebih mengikut hawa nafsu. Kita akan tengok bawah ni. Begitu pula bid'ah, ia hanya muncul kerana mendahulukan hawa nafsu dari syariat. Itulah ahli bid'ah dipanggil ahlul hawa. Untuk itu ahli bid'ah disebut ahli hawa nafsu, bukan sebab dia kuat nafsu. Ahli ibadah memang kuat ibadah, lebih daripada ahli sunnah kadang-kadang. Seperti Khawarij kan? Tuhkiru salatakum bi salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Kamu akan rasa solat kamu lekeh dengan solat mereka, puasa kamu lekeh dengan puasa mereka, bacaan kamu lekeh bacaan mereka. Maksudnya dia kuat ibadah. Bahkan lebih macam mana, tak buat maksiat pun, sebab bagi mereka buat maksiat kafir. Tapi sebab dia ikut hawa nafsu, Allah Ta'ala panggil dia mereka ahwa. Itu kita kena faham. Apa yang tak ikut Allah, maka dia ikut hawa nafsu. Begitu pula kemaksiatan, ia hanya muncul kerana mendahulukan hawa nafsu atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai olehnya. Begitu pula mencintai seorang manusia. Nampak ni? Ni bab ni kena kat kita. Seharusnya kerana mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan seorang mukmin untuk mencintai siapa yang dicintai Allah, iaitu para malaikat, para rasul, para nabi, orang yang jujur, orang siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu kita kena cinta orang yang salih. Setengah orang dia melekeh orang salih, melekeh orang alim. Lepas para ulama' dahulu dia meletakkan orang alim itu pada tempat yang sekadarnya, berkadarnya. Ini kita zaman sekarang ni, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Hatta ahli sunnah pun tak hormat kepada ahli ilmu. Dia ejek, dia kutuk kat belakang, dia memperlekehkan di belakang, di hadapan. Jangan ingat dia panggil ustaz tu dan dia bagi 100-200 pada datang kuliah, maksudnya dia telah membayar cikgu tuition ni. Bukan. Sebanyak kali saya sebut kan, ulama' datang kita mengajar ni bukan cikgu tuition anda. Tuition boleh kita marah-marah dia, mungkin nombor tak dapat result bagus apa semua.
ahli ilmu pun tak sama. Yang tuan-tuan bagi tu pun tak setimpal dengan ilmu yang diberi. Yang diberi ilmu tu ilmu kehidupan dunia dan akhirat, ilmu yang menyelamatkan kita daripada azab neraka. Apakah harga yang boleh dibayar nak selamat daripada azab neraka? Tak ada harga. Apakah harga yang boleh dibayar untuk menyebabkan seorang itu masuk ke dalam syurga? Tak ada harga. Tapi dia ingatkan apa, guru-guru ni boleh dibayar dengan 1,000 2 gaji, maka dia anggap. Jadi kita tak letakkan ulama' itu pada tempatnya. Untuk itu antara tanda-tanda manisnya iman adalah hendaknya seorang mencintai orang lain kerana Allah. Ini kena cinta isteri kita kerana Allah. Bukan semata-mata dia melecun ke, comel ke. Ya, mungkin masa mula-mula kahwin dulu, ustaz, saya kahwin memang sebab mungkin kerana hawa nafsu, ustaz. Masa tak pandai lagi, tak tahu lagi, tak ada ilmu. Saya tengok dia handsome, jadi saya pun kahwin dengan dia, ustaz. Baik apa semua. Tapi mungkin lepas ni kita boleh adjust kita punya kecintaan kita pada isteri kita, bukan hanya kerana dia tu comel masa kita mula-mula kahwin dulu. Sebab kita comel ni berapa lama je tahan, betul tak? Jadi kecintaan itu adalah kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kecintaan kepada isteri, kecintaan kepada Allah? Iaitu kita cinta kerana isteri kita lah tempat kita boleh berehatkan nafsu kita dengan cara yang halal, tempat kita boleh menyempurnakan agama kita, tempat kita boleh mendatangkan apa zuriat yang boleh meneruskan pahala-pahala kita. Kan? Anak tu kan Nabi SAW kata, harta yang paling baik ialah harta yang dimakan dengan tangan kamu sendiri, dan anak ialah kamu ialah daripada hasil tangan kamu, kata Nabi SAW. Itu sahih. Jadi atas dasar itulah kita sayang isteri kita. Tanpa dia, siapa nak teruskan aku punya pahala nanti? Tapi kalau orang yang tak beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia ingat anak-anaknya beban. Betul, orang kafir kan dia ada kempen apa, tak kahwin kan, nak buat hubungan bersama seksual tapi tak ada kahwin, tak dapat anak. Anak tu hanyalah penerus untuk sebagai kasih sayang fitrah saja, hanyalah sebagai pemenuh fitrah dia nak ada anak, fitrah dan nak anak-anak, bukannya untuk tujuan akhirat. Lepas tu dia ajar anak dia hanya untuk apa, untuk dunia saja. Baru-baru ni keluar artikel seorang lelaki disaman isteri dia sebab keluar anak yang buruk. Mana baca artikel baru ni? Sebab isteri dia asalnya mungkin isteri dia buruk. Kalau isteri dia buat seperti surgery, memang melecun betul lah. Sekali dia kahwin, pada tak tahu asal isteri tu buruk sebenarnya. Wajah yang tak cantik lah maksudnya. Tapi billahi anak dia semua wajah yang tak. Jadi kata dia saman isteri berapa tu ribu. Masya Allah, berapa tu ribu lah dia saman. Innalillah. Kalau dia fikir akhirat, bukan cerita, bukan pasal anak tu. Entah atuk dia dulu ada genetik orang buruk agaknya, dapat kat dia, tak semestinya. Sama dia isteri buat 100,000. $100,000 kan. Subhanallah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni orang kafir punya pandangan. Kita Islam tak. Yang lahir tu yang penerus kepada pahala kita. Pedulilah macam mana rupa dia pun. Allah Subhanahu Wa Taala Allah kata, wa ma alatnahum min syai'. Kamu akan bersama dengan keluarga kamu. Wa ma alatnahum min syai'. Kami takkan sia-siakan mereka hari yang kamu akan bersama dengan keluarga kamu di akhirat kelak. Jadi jadilah kita fikirkan supaya kita dengan anak-anak beranak kita boleh berjumpa akhirat kelak sama-sama balik. Bukan kita masuk syurga, kita dengan anak-anak sekali masuk syurga sama-sama. Dalam Quran banyak kali. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka sangka mereka akan patah balik keluarga mereka. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka akan kembali kepada ahli keluarga mereka masrur, dalam keadaan yang happy. Maka haram membela dan musuh-musuh Allah. Maka haram membela musuh-musuh Allah. Ada apa salahnya Syiah Arab Malaysia? Hak asasi dia. Otak dia. Ustaz yang cakap ni. Masya Allah, macam mana dia cakap ni? Membela musuh-musuh, kata ini hak asasi, apa semua, berhak apa semua. Dan orang yang dibenci Allah secara umum. Dengan demikian ketaatan sepenuhnya hanyalah kepada Allah. Barang siapa mencintai, membenci, memberi, menahan kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Hadis Mas'ud kan.
Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah man alla faqad istakmala iman. Sebab beri kerana Allah, mencintai kerana Allah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah, beri kerana Allah, tahan kerana Allah, maka telah sempurnakan iman. Kalau dia solat, sekalipun dia solat, zakat, puasa, haji, tapi dia tak buat benda tadi, memberi kerana Allah, benci kerana Allah, menahan kerana Allah, maka dia tak akan dapat kemanisan iman. Kalau kita lihat zaman sekarang, ramai orang solat, zakat, puasa, haji ramai, tapi dia tak ada memberi kerana Allah. Al-wala dan al-bara' tak ada. Lepas tu kita tengok, lepas tu tak ada izzahnya pada Islam ni, tak ada kemuliaan pada keislaman dia. Barang siapa benci kerana menahan kerana Allah, hawa nafsunya, barang siapa mencintai, membenci, memberi, menahan kerana hawa nafsunya, maka berarti keimanannya masih lemah atau kurang, dan ia wajib bertaubat daripada itu semua. Betul lah Ibn Qayyim dalam kitab dia, sikit lagi lah, 2 minit 3 minit lagi. Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia At-Tibbul Qulub atau Ad-Da' wa Dawa', dia kata pembahagian hati ni ada 3. Hati orang yang penyakit, hati yang sihat, hati yang mati. Hati yang mati ni, dia kata apa? Orang yang beri kerana Allah, orang yang benci, cinta kerana hawa nafsu, benci kerana hawa nafsu, memberi kerana hawa nafsu, menahan kerana hawa nafsu, sayang orang, semua sebab dunia semata-mata. Dia baik dengan kawan dia, saya baik dengan Amiruddin contohnya, sebab dunia. Sebab Amiruddin ni anak orang kaya ke contohnya, dapat projek apa semua. Saya baik dengan Abang Nizlan, sebab dia askar, akan senang aku nak buat apa urusan nanti. Aku bercakap dengan ni kan, dia dapat aku. Semua sebab dunia. Yang ni tanda hati yang mati. Hati yang sihat, semua buat kerana Allah. Ni lawan dia. Dia bagi orang air kerana Allah, dia senyum kerana Allah, dia bagi kerana Allah, dia tegur kerana Allah, dia cakap kerana Allah, dia semua kerana Allah. Dia sayang anak kerana Allah, hatta berjimat kerana Allah, hatta bagi suap kepada isteri dia pun kerana Allah. Dan yang ketiga, hati penyakit, yang dua-dua ada. Kejap-kejap kerana Allah, kejap-kejap kerana manusia, kejap kerana Allah, kejap kerana manusia. Itu penyakit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak? Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sometimes you cannot avoid. Sometimes you know this person, let's say in business, or you know he can help you in something. You rasa, itu fitrah. Sebab kita kata cinta, dia pengen ada. Betul kalau kalau kita Imam Nawawi rahimahullah kata, cinta ni ada banyak pembahagian dia, banyak level dia. Cinta tabiat ni adalah, contohnya kita cinta kepada manusia kerana dia kata lil maslahah, kerana maslahah. Aku suka polis ni, sebab apa polis ni duduk jaga trafik. Suka tak ada? Sebab apa dia jaga trafik? Yang ni fitrah. Ini fitrah manusia. Saya suka orang tu, dia masak sedap, saya suka dia. Itu fitrah. Tetapi sekiranya semua benda dalam hidup dia, semua kerana dunia, yang ni kita kata hati yang, sehingga pada benda-benda yang patutnya dia boleh dapat pahala, contohnya bagi sedekah, bersahabat baik, berkawan, kalau dia tak naikkan level tu, level kepada kerana Allah, maka dia akan jadi takut-takut jadi hati yang penyakit lah. Boleh mix tu, kata kalau mix maksudnya penyakit lah. Selesai saya lah. Kadang-kadang sebab ada je masalah yang kaya ni ke, ataupun dia ni kerja kerajaan ke, senang. Kadang-kadang kita ni ada sikap tu. Tapi kalau kita cinta betul, kerana dia mukmin, muslim, nak pula dia ahli sunnah, yang aku cinta dia, mula-mula aku tengok aku dah cinta dia dah. Tengok dia ikut sunnah, aku dah cinta dia. Macam itulah contohnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu dosa kisi-kisi tak tulis, tapi dia Quran surat Al-Jam, Omai yang menulis sekolah dan yes. Dia sudah kisi-kisi pun semua tulis, ya betul. Yang kecil, yang ada pahala dan yang buruk lah, sama ada yang baik atau yang buruk. Bukannya yang perkara-perkara yang lara tadi, yang tak ada apa-apa pahala dan dosa tadi. Memang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala la yazlimu mithqala dzarrah, tak akan menzalimi walaupun sebesar zarah. Maksudnya apa saja pahala sebesar zarah Allah Ta'ala tulis, apa saja kejahatan sebesar zarah Allah Ta'ala akan hisab akhirat kelak. Tetapi dosa yang kecil ni Allah Ta'ala boleh hapuskan dengan amalan-amalan yang baik.
Lepas tu ulama pernah bincang dalam hadis 40 dulu, adakah dosa ni akan kekal dalam tulisan ataupun dihapuskan sebelum tulisan tu dibentangkan? Faham tak maksud saya? Adakah dihapuskan sebelum dibentangkan ataupun masa pembentangan tu disebut juga tapi tak dikira? Faham tak? Dosa-dosa ni yang kita buat tu, kadang-kadang kita taubat. Bila taubat, dah hapus kan? Adakah terhapus terus daripada tulisan ataupun dibentangkan juga pada akhirat kelak, tetapi dosa dia tak kira? Atas dasar ni ulama ada dua pendapat dalam masalah ni. Sebab tu Hasan al-Basri dia kata, kenapa menangis? Kata kamu ni kuat ibadah apa semua. Dia kata, kerana aku takut nanti aku malu di hadapan Allah Ta'ala nanti akhirat kelak Allah Ta'ala sebut balik aku dosa-dosa aku walaupun aku dah bertaubat daripadanya. Dia malu kat depan manusia. Itu atas dasar tu lah dia menangis juga. Dia kata walaupun dah bertaubat apa semua. Lepas tu kita kata para ulama salaf dia ada sikap ni. Sikap takut pada Allah, khasyah ni menyebabkan mereka rasa sangat, mereka jadi sangat warak. Dia meletak daripada saya lah, terutama sekali lah. Dia sifat dia sentiasa takut berkenaan dengan tulisan dia. Oleh itu kita kata mereka dapat ketakwaan yang tahap yang tinggi berbanding dengan kita. Kalau kita ambil yang paling ringan, betul tak? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu maksud dia. Yang kecil tulis, yang besar saya tak. Ya, ada salahnya. Itu sujud sahu kalau saya baca qiraat satu ayat sudah lepas. Mana? Jadi saya solat di surau. Ustaz bacaan dia satu ayat sudah lepas, tapi dia macam sangkut dia tahu, tapi dia tak ada sujud sahu. Okey, kalau terlupa bacaan yang sunat kan, lepas baca Fatihah tu, baca ayat Quran tu kan, kalau terlupa pun tak perlu sujud sahwi. Ikut mazhab yang rajih, pendapat yang rajih, sebab dia benda tu sunat. Yang perlu sujud sahwi adalah bila kita tertinggal rukun, bila tertinggal rukun ataupun tertinggal sunat ab'ad. Syafi'i ada sunat ab'ad kan, sunat-sunat yang kalau tertinggal kena sujud. So itu mazhab Syafi'i lah. Hanafi wallahu alam. Kalau you mazhab Hanafi saya pun tak pasti. You kena tanya mufti mazhab Hanafi lah. Saya pun tak tahu, tapi ada orang kata kalau 3 ayat sudah lepas, kalau dia ada sudah wallahu alam. Tapi Syafi'i tak ada. Lupa banyak mana pun tak perlu sujud sahwi. Mazhab Syafi'i lupa lah, suatu kalau lupa baca sangkut 10 kali sangkut pun tak perlu sujud sahwi. Cuma imam tu dah sangkut, apa dia baca lagi surah tu lah. Kena tanya kat dia lah. Dia nak paksa diri juga baca surah tu buat apa? Mazhab Syafi'i. Tak boleh. Bila lupa puasa 10 Muharram tu kena buat 9 orang ke? Nabi SAW kata kalau aku hidup tahun depan aku nak puasa 9. Sebab hadis puasa 10 Muharram. 10 Muharram ni Yahudi puasa juga. Sebab Yahudi dia membesarkan hari tersebut. Pada hari itu Nabi Musa diselamatkan, hari Yahudi diselamatkan. Jadi Nabi SAW kata kita lebih layak puasa. Tapi kalau tahun depan aku ada jumpa lagi, maka aku akan puasa pada 9 tu. Maka yang lebih sempurna puasa 9 dan 10. Tapi kalau puasa 10 saja pun, adakah maksudnya berdosa? Tak. Memang sunnah puasa 10 tu pun bersunnah. Puasa 10 saja tu pun dah sunnah dah. Kalau tak mampu dah apa semua. Sebab Nabi kata kami lebih layak untuk puasa pada hari. Kan Nabi kata kami lebih layak untuk puasa. Maksudnya tak ada masalah lah puasa 10 saja. Cuma al-akmal yang paling sempurna ialah 9. Adakah 11 juga termasuk? Wallahu alam. Kalau masuk 11, saya rasa kalau dia puasa 10 dah masukkan sekali 11 supaya nak berbeza dengan Yahudi. Maka itu afdal. Maka itu bagus. Maka itu bagus sebab nak berbeza daripada Yahudi. Tak nak sama puasa 10 tu atau puasa 9 yang lebih tepat dengan sunnah kalau Nabi puasa 9. Tapi sekiranya dia nak puasa 10 saja pun, bagi saya tak ada masalah padanya. Dan Nabi kata kami lebih berhak, orang Islam lebih berhak untuk puasa pada 10 hari bulan tadi. Wallahu a'lam. Hari Khamis lah kot, ikut kalender kuda hari Khamis kan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.